فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, bertemu kita di bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1441
42 Hijrah bersamaan dengan tahun 2021 Masihi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita mengadakan program tadabbur Al-Quran, ya, program menghayati, ya, membaca dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk petang ini, ya, untuk sesi pertama kita dalam petang ni, insya-Allah kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 127, dan kita cuba, ya, menghayati penjelasan, ya, ulama tafsir di sebalik ayat 127 daripada surah Al-Baqarah ini. Baik. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama melihat ayat 127 ini, ya, daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Dan ketika Ibrahim bersama-sama Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, tapak bangunan Kaabah, sambil kedua mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang masyhur, ya, tafsir Ibn Kathir, ketika mentafsirkan ayat 127 daripada surah Al-Baqarah ini, menjelaskan perkataan Al-Qawa'id, iaitu dalam ayat, di permulaan ayat ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Perkataan Al-Qawa'id, kata beliau, adalah kata majmu' bagi qa'idah, yang bermaksud asas, merujuk kepada tiang dan tapak binaan. Allah mengatakan, ingatkan wahai Muhammad buat kaummu tentang Ibrahim dan Ismail alaihis-salam, alaihima-as-salam, yang membina Kaabah dan meninggikan asas-asas binaannya. Yakni ayat ini bertujuan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada perkara ini, memberi perhatian kepada sejarah pembinaan Kaabah, di mana ada pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripadanya. Ketika mana mereka berdua membina Kaabah itu, mereka seraya, ya, berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedua-dua mereka, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, sedang melakukan satu amalan salih, tetapi dapat kita lihat mereka dalam masa yang sama memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya memperkenankan amalan mereka itu.
daripada Wahib bin Al-Ward, apabila dia membaca ayat ini, ya, ayat 127 surah Al-Baqarah ini, dia menjelaskan atau dia menangis, ya, apabila membaca ayat ini, ya, dan berkata, wahai Khalilur Rahman, yang ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahib Al-Ward berkata, engkau mendirikan tiang-tiang rumah Allah dalam keadaan engkau risau amalan engkau tidak diterima. Lihat, ini penjelasan daripada Wahib bin Al-Ward tentang realiti bagaimana keadaan Nabi Ibrahim AS apabila sedang membina Kaabah itu. Ketika mana dia sedang membina rumah Allah, Kaabah, yang kemudiannya akan menjadi pusat seluruh umat Islam. Ketika mana Nabi Ibrahim sedang membina Kaabah, rumah Allah itu, ternyata beliau mendirikannya dalam keadaan risau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, terimalah amalan yang kami sedang lakukan ini. Dan kalau diperhatikan, perkara ini bukan suatu yang asing. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat lain telah pun menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, yang ikhlas dalam amal ibadah mereka, di mana Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka yang memberikan apa yang telah mereka lakukan, seperti mereka bersedekah, mengeluarkan nafkah, mengerjakan amal-amal kebajikan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka risau. Ini sikap orang beriman. Sekalipun mereka sedang beramal ibadah, ternyata keadaan hati mereka risau. Hati mereka risau. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Risau atau wajilah dengan erti gemetar. Risau amalan mereka tidak diterima. Imam Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan, meriwayatkan sebuah hadis daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata, wanita pertama yang telah menggunakan kain pengikat pinggang adalah ibu Ismail alaihissalam. Dia memakai kain pengikat pinggang tersebut bagi menyembunyikan kehamilannya daripada Sarah, iaitu isteri kedua Nabi Ibrahim. Ibrahim datang membawanya bersama anaknya Ismail ketika dia masih menyusunya. Ibrahim meninggalkannya di Kaabah berhampiran sebuah pokok besar di bahagian atas masjid. Ketika itu tidak ada sesiapa pun di situ dan tidak ada air. Ibrahim meninggalkan mereka berdua di situ bersama bungkusan berisi kurma dan air dan beredar pergi. Ibu Ismail bergegas mengekori Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, kemanakah engkau mahu pergi meninggalkan kami di lembah ini yang tiada penghuni dan tiada apa-apa? Dia mengulangi pertanyaannya berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Lalu dia berkata, apakah Allah memerintahmu berbuat demikian? Ibrahim berkata, ya. Kata ibu Ismail, jika begitu Allah tidak akan menghampakan kita. Lalu dia kembali. Ibrahim terus berjalan pergi sehinggalah dia sampai ke Athaniyah, di satu tempat di mana isteri dan anaknya tidak lagi dapat melihatnya. Kemudian dia berpaling menghadap Kaabah dan berdoa dengan mengangkat kedua-dua tangannya
dia berkata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tiada tanaman padanya, di sisi rumahmu, yakni Kaabah, yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan solat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik kepada mereka, dan kurniakanlah rizki kepada mereka daripada pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Ibu Ismail terus menyusukan Ismail AS serta minum daripada air yang ditinggalkan oleh Ibrahim, sehingga apabila air tersebut habis, dia dan anaknya merasa dahaga. Dia melihat anaknya dengan penuh perasaan buntu. Lalu dia bangun kerana enggan melihat wajah anaknya itu. Dia mendapati Bukit Safa adalah bukit yang paling hampir dengannya. Lalu dia bergerak menuju ke arahnya. Apabila sampai di kemuncaknya, dia melihat sekeliling mencari jika ada sesiapa, tetapi ternyata tiada. Kemudian dia turun dari Bukit Safa menuju ke arah lembah dengan mengangkat hujung kainnya dalam keadaan berlari sehingga melewati lembah tersebut. Dia pergi ke arah Bukit Marwa sehingga sampai ke kemuncaknya dan melihat sekeliling mencari jika ada sesiapa, tetapi ternyata tiada. Dia mengulangi hal tersebut sebanyak 7 kali. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Falidhalika sa'an nasu bainahuma." Kerana itu manusia melakukan sa'i antara kedua-duanya, antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Dan apabila dia sampai ke Bukit Marwa, dia mendengar suatu bunyi dan berkata, "Sahin," yakni diam. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Dia cuba mendengar lagi dan ternyata bunyi itu masih ada. Dia berkata, "Aku mendengarmu, andainya engkau boleh membantu." Tidak semena-mena seorang malaikat berada di tempat Zamzam dan sedang mengorek-ngorek tanah dengan bahagian belakangnya. Atau dia berkata dengan sayapnya, sehingga air pun keluar. Ibu Ismail berusaha untuk mengumpul air tersebut dengan tangannya dan mencakupnya ke dalam bekas airnya, sedang air itu terus keluar membuak-buak. Kata Ibn Abbas bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallah Umma Ismail law tarakat Zamzam atau qal law lam taghrif min al-ma' lakanat Zamzam 'ainan ma'ina." Semoga Allah merahmati Ibu Ismail sekiranya dia membiarkan sahaja air Zamzam itu, atau sabdanya sekiranya dia tidak mencakup air Zamzam itu, nescaya ia akan menjadi mata air yang mengalir dengan mudah. Katanya, maka Ibu Ismail meminum air Zamzam itu dan menyusukan anaknya. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut akan kebinasaan, kerana sesungguhnya di sini ialah rumah Allah yang akan dibina oleh anak ini beserta ayahnya. Sungguh Allah tidak akan membiarkan ibu anak ini." Kaabah dahulu dibina tinggi dan sering berlaku banjir di sekelilingnya. Keadaan ini berterusan sehingga pada satu masa sekumpulan orang musafir daripada Jurhum atau sebuah keluarga daripada Jurhum tiba dari arah Qada, lalu singgah di bahagian bawah, di arah bawah Mekah. Mereka terlihat sekumpulan burung yang dahaga dan berkata, "Burung-burung ini sedang mengelilingi air, dan seingat kita lembah yang ada di sini tidak mempunyai air." Mereka pun mengutus salah seorang daripada mereka, dan ternyata mereka menemui air. Mereka pulang menceritakan tentang air yang mereka lihat,
dan semua mereka pun mendatanginya. Ketika itu ibu Ismail berada berhampiran dengan air tersebut. Mereka berkata, adakah kamu mengizinkan kami singgah di sini? Jawab ibu Ismail, ya, tetapi kamu tidak mempunyai hak ke atas air ini. Mereka pun bersetuju. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, ibu Ismail merasa sangat gembira kerana tidak lagi merasa keseorangan. Mereka akhirnya menetap di situ, manakala Ismail terus membesar dan mempelajari bahasa Arab daripada mereka sehingga dia menjadi mahir. Setelah Ismail menjadi dewasa, mereka berminat dengan beliau dan akhirnya mereka mengawinkan beliau dengan anak perempuan mereka. Setelah itu ibu Ismail alaiha assalam meninggal dunia. Selang beberapa lama, Ibrahim alaihi salam datang menjenguk anaknya, tetapi dia tidak mendapati Ismail. Dia bertanya kepada isterinya yang berkata, dia telah keluar mencari makanan buat kami. Ibrahim bertanya kepadanya tentang suasana kehidupan mereka. Dia berkata, keadaan kami tidak baik. Kami hidup dalam kesempitan dan kekurangan. Dia mengadu kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, sekiranya suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, tukar kayu pintu rumahmu. Apabila Ismail tiba, dia merasakan suatu kelainan dan berkata, ada sesiapa yang datang? Jawab isterinya, ya, telah datang seorang lelaki tua begini dan begitu. Dia bertanya tentangmu dan bertanya tentang kehidupan kita. Maka aku ceritakan tentang kesempitan hidup kita. Kata Ismail, adakah dia berpesan apa-apa? Jawabnya, ya, dia berpesan supaya aku mengirim salamnya kepadamu dan meminta supaya engkau menukar kayu pintu rumahmu. Kata Ismail, itu adalah ayahku dan dia telah memerintahkan supaya aku berpisah daripadamu. Kembalilah kepada keluargamu. Ismail menceraikannya dan berkahwin dengan yang lain. Setelah beberapa lama, Ibrahim AS datang menziarahi mereka sekali lagi. Tetapi ternyata Ismail tiada. Ibrahim menemui isterinya dan bertanya tentangnya. Dia mengatakan, dia telah keluar mencari makanan buat kami. Kata Ibrahim, bagaimanakah keadaan kamu semua? Dia turut menanyakan tentang suasana kehidupan mereka. Jawabnya, kami dalam keadaan baik dan senang seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bertanya, apa makanan kamu? Katanya, daging. Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kamu? Jawabnya, air. Kata Ibrahim, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berkatilah buat mereka dalam daging dan air. Kata Nabi SAW, walam yakun lahum yawma idzin habbun walau kana lahum lada'a lahum fih. Di waktu itu mereka tidak mempunyai bijirin, makanan bijirin. Jika tidak, nescaya Ibrahim telah mendoakannya buat mereka. Katanya, sekiranya suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan perintahkan supaya dia mengekalkan kayu pintu rumahnya. Apabila Ismail tiba, dia bertanya, adakah sesiapa yang datang? Jawab isterinya, ya, seorang lelaki tua yang baik telah datang. Dia memuji-muji lelaki tersebut. Dia bertanya kepadaku tentangmu dan aku mengkhabarkan kepadanya. Dia bertanya bagaimana kehidupan kita. Aku khabarkan bahawa kita dalam keadaan yang baik. Ismail bertanya, adakah dia berpesan apa-apa? Jawab isterinya, ya, dan dia mengirim salamnya kepadamu. Dia memerintahmu supaya mengekalkan kayu pintu rumahmu. Kata Ismail, lelaki itu ialah ayahku
dan engkau adalah kayu pintu yang dimaksudkan. Dia memerintahkan supaya aku mengekalkanmu. Setelah beberapa lama, Ibrahim AS datang dan ketika itu Ismail sedang membetulkan anak panahnya di bawah sebuah pokok besar berhampiran telaga Zamzam. Apabila Ismail melihat bapanya, dia terus bangun menuju ke arahnya. Kedua-duanya melakukan apa yang biasanya bapa melakukan dengan anaknya dan anak melakukan dengan bapanya, yakni mereka saling berpelukan. Ibrahim kemudian berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku melakukan sesuatu." Kata Ismail, "Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Apakah engkau akan membantuku?" tanya Ibrahim. Ismail menjawab, "Aku akan membantumu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membina sebuah rumah di sini." Jelas Ibrahim sambil menunjukkan ke arah suatu tempat yang tinggi. Katanya, maka mereka pun membina tiang-tiang asas Kaabah. Ismail akan membawa batunya manakala Ibrahim membinanya. Sehingga apabila binaan semakin tinggi, Ismail datang membawa sebuah batu, lalu Ibrahim berdiri di atasnya. Manakala Ismail menghulurkan batu kepadanya sambil kedua mereka berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katanya, kedua-dua mereka terus membina dengan mengelilingi rumah sambil mengucapkan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Demikian tuan-tuan dan puan-puan penjelasan daripada Imam Ibn Kathir tentang tafsiran ayat 127 surah Al-Baqarah ini tentang berkenaan peristiwa pembinaan Kaabah di Makkatul Mukarramah, khususnya bagaimana sikap Ibrahim AS sewaktu membina Kaabah tersebut. Dengan kata lain, jauh sekali daripada rasa sombong, rasa hebat dan seumpamanya. Jangan lupa, mereka sedang membina rumah Allah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas Nabi Ibrahim AS. Sekali pandang, barangkali ada yang menyangka akan wujud rasa bangga dan seumpamanya pada diri mereka. Tetapi berdasarkan ayat 127 surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita bahawa hakikat realitinya adalah sebaliknya sama sekali. Mereka dalam keadaan risau, membina Kaabah dalam keadaan risau. Risau kenapa? Risau sekiranya perbuatan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, risau sekiranya perbuatan mereka itu tidak ikhlas. Sedangkan kita perlu maklum bahawa apa juga amal ibadah yang dikerjakan, syarat utamanya perlu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah semata-mata. Jadi dengan doa mereka, taqabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Ini secara tersiratnya menunjukkan kepada kita ya rasa risau dan cemas mereka, ya, bahawa rasa berharap daripada mereka supaya amal ibadah yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita katakan di sini, sebagai seorang Muslim, dalam apa juga amal ibadah yang kita lakukan, hendaklah ada dalam diri kita rasa tersebut. Jangan sekali-kali mendabik dada, merasa hebat,
merasa kecukupan dan sebagainya. Sebaliknya, perlu ada dalam diri kita rasa berharap. Berharap daripada Allah supaya Allah menerima amal ibadah kita yang tentunya tidak seberapa. Kerana itulah realiti hakikatnya. Kita manusia, walau apa sekalipun yang kita kerjakan, pastinya akan ada kelemahan, kekurangan dan kecacatan. Itu lumrah sifat kerja yang dilakukan oleh manusia. Maka demikianlah juga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Perlu ada rasa berharap, rasa cemas dan takut bahawa Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Justru kita berharap supaya Allah menerimanya, ya, memperkenankan amal ibadah yang kita lakukan. Demikian juga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, hendaklah ada dalam diri kita rasa berharap, rasa takut dan cemas di samping rasa berharap. Kedua-dua perasaan ini perlu ada, ya? Rasa takut, tetapi jangan dibiarkan begitu sahaja. Dalam masa yang sama perlu ada rasa berharap. Jangan mendabik dada merasa selamat, seperti mana jangan merasa takut dan cemas sehingga terjerumus dalam kebinasaan. Kedua-duanya perlu diseimbangkan, ya. Perasaan takut, dalam masa yang sama berharap, ya. Takut daripada kemurkaan Allah, takut amal ibadah tidak diterima, takut daripada azab Allah. Dalam masa yang sama kita berharap kepada keridaan Allah, berharap supaya amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah, berharap kepada ganjaran pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, demikian, ya, sedikit sebanyak tafsir yang dapat kita jelaskan berkenaan ayat 127 daripada surah Al-Baqarah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Soalan yang pertama daripada Aldi Fadilah. Dikata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Indonesia. Ingin bertanya, apakah dibenarkan menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib? Dan bolehkah kita remaja mabuk dengan meminum minuman keras di bulan Ramadan? Kemudian dia ada bertanya lagi, ya, adakah dibolehkan untuk membuat saya sibuk bermain permainan dan berpacaran di bulan puasa? Baik, terima kasih kepada saudara Aldi Fadilah atas pertanyaan yang diajukan. Pertamanya, soalan berkenaan menggabungkan puasa sunat dengan puasa wajib, ya. Tentunya kita perlu membezakan antara puasa wajib, ya, seperti mana, ya, puasa Ramadan, demikian juga, ya, puasa nazar, dengan puasa sunat, ya. Jadi kalau puasa wajib, dia adalah satu kewajipan yang berdiri sendiri, dengan erti kata, ya, dia perlu didahulukan. Puasa yang wajib, ya, perlu didahulukan atas puasa sunat. Maka seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya, puasa wajib dia boleh menampung puasa sunat dalam masa yang sama, tetapi tidak sebaliknya, ya. Ini puasa sunat dia tidak boleh menampung puasa wajib dalam masa yang sama. Saya bagi contoh, ya.
sekiranya seseorang itu ingin mengqadha puasa wajib, ya, kalau ada hari yang terlepas misalnya di bulan Ramadan dan dia kerana keuzuran seperti sakit atau bermusafir, lalu dia ingin mengqadha, menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Dan dalam masa yang sama kita maklum bahawa hari Isnin dan Khamis merupakan dua hari yang disunatkan untuk berpuasa. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu dia ingin berpuasa sunat pada hari Isnin, tetapi dalam masa yang sama dia ada puasa ganti yang dia perlu lakukan. Baik. Maka di sini kita kata, berdasarkan prinsip yang telah kita jelaskan tadi, bahawa puasa wajib dia boleh menampung pada waktu yang sama puasa sunat, tetapi tidak sebaliknya. Yang ini puasa sunat dia tidak boleh menampung puasa wajib pada waktu yang sama. Maka kembali kepada contoh yang kita berikan tadi tentang hari puasa ganti Ramadan dengan berpuasa sunat pada hari Isnin atau Khamis, sekiranya seorang itu ingin menggantikan puasa Ramadan dan dia memilih pada hari Isnin atau Khamis misalnya, kita kata boleh, ya, tetapi dengan syarat hendaklah niat untuknya berpuasa ialah untuk menggantikan puasa Ramadan tersebut. Ya, dia kena niatkan puasa ganti, kerana itu wajib. Jangan sekali-kali dia meniatkan untuk berpuasa pada hari tersebut niat puasa sunat hari Isnin atau Khamis tersebut, tetapi dalam masa yang sama ingin menghimpunkan niat puasa ganti. Itu tidak boleh. Dia kena dahulukan niat puasa wajib, ya, kerana kaedah yang kita kata tadi bahawa puasa wajib dia boleh menghimpunkan puasa sunat pada waktu yang sama, tetapi puasa sunat tidak boleh menghimpunkan puasa wajib, ya. Jadi dia niatkan puasa ganti pada hari Isnin atau Khamis tersebut, itu niat puasanya, tetapi dalam masa yang sama dia memilih hari Isnin atau Khamis itu kerana hari Isnin atau Khamis ada keutamaannya yang tersendiri untuk berpuasa padanya, ya. Jadi insya-Allah, ya, kembali kepada pertanyaannya, adakah dibenarkan menggabungkan puasa sunat dengan puasa wajib? Jawapannya ialah seperti yang kita perincikan tadi, ya. Kemudian, bolehkah kita remaja mabuk dengan minuman keras? Saya kira ini satu soalan yang agak luar biasa, kerana kita sebagai seorang Muslim perlu maklum bahawa minum arak, ya, apabila dikatakan minuman keras, apa yang saya faham, arak atau khamr ini adalah haram, ya, seperti mana firman Allah dan sabda Rasulullah, ya. Allah kata dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Adanya ayat, ya, tentang haramnya arak, ya, dan demikian juga dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap apa yang memabukkan adalah arak, dan setiap jenis arak itu adalah haram. Jadi tidak timbul sama ada seorang Muslim itu boleh minum arak di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kerana sama ada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, dalam kedua keadaan hukumnya adalah haram. Bahkan bukan itu saja, perlu ditegaskan bahawa minum minuman arak atau apa yang memabukkan, sikit atau banyak, adalah dosa besar. Ya, dia termasuk dalam dosa besar, yang mana pelakunya perlu membersihkan dirinya dengan cara bertaubat. Dia perlu bertaubat. Dia bukan dosa kecil, ya. Minum minuman arak itu dosa besar, ya. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua, adakah diperbolehkan untuk menyibukkan diri dengan permainan dan berpacaran? Kalau
kalau dikata permainan maknanya pendek kata satu yang melalaikan lah, ya, sesuatu yang melalaikan pada siang Ramadan, ya, supaya dia dapat merasakan, ya, peredaran masa itu dengan lebih cepat. Maka lumrahnya seorang itu akan menyibukkan dirinya dalam sesuatu yang lain, supaya tak adalah dia merasa, ya, waktu itu berlalu dengan lambat. Jadi sibukkan diri dengan sesuatu, ini, ya, akan membuatkan kita merasa waktu itu berjalan dengan cepat. Tetapi dia bertanya, boleh atau tidak kita mengisi masa kita di siang Ramadan itu, ya, dengan permainan, supaya kita rasa, ya, perubahan masa itu, perjalanan masa itu berlalu dengan cepat. Jawapannya, barangkali kalau permainan itu melibatkan permainan yang harus, ya, tetapi ia tidaklah dianjurkan, ya, dia tidaklah dianjurkan kerana secara amnya dia tidak akan lari daripada perbuatan yang sia-sia. Permainan ini lebih kepada apa yang disebut sebagai sesuatu yang sia-sia, ya, secara amnya dia adalah sesuatu yang sia-sia. Sedangkan seorang yang berpuasa pada siang Ramadan dianjurkan supaya dia memperbanyakkan amal ibadah, bukan, ya, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, dengan bermain dan sebagainya. Dianjurkan supaya dia membaca Al-Quran, dia berzikir, berdoa, membaca kitab-kitab ilmiah dan seumpamanya. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim dalam dia menghabiskan waktunya secara amnya, dan pada siang Ramadan secara khasnya. Adapun pertanyaannya tentang berpacaran, apa yang saya faham dengan perkataan berpacaran, maknanya lelaki dan perempuan yang bukan mahram beramah mesra, ya, beramah mesra di bulan Ramadan. Ini adalah satu perbuatan dosa yang sepatutnya dielakkan, ya, khususnya anak-anak remaja, ya, yang masih lagi di peringkat awal. Perlulah ditegaskan bahawa berduaan dengan antara pasangan yang bukan mahram atau yang bukan muhrim, ya, ini adalah haram. Bahkan dia adalah bibit-bibit, ya, pintu-pintu ke arah zina, ya. Dan sedangkan itu bukanlah sesuatu yang diingini oleh seorang Muslim, apatah lagi di bulan suci, ya, di bulan Ramadan, ya. Baik, seterusnya ada pertanyaan daripada saudara Syahrul Aiman. Dia mengatakan, ahsanallahu ilaik wa ilaikum, minta nasihat Ustaz bagaimana untuk istiqamah dalam beramal. Ya, satu soalan yang baik, tetapi mengenangkan masa yang terhad, ya, apa yang dapat kita katakan, ya, secara ringkasnya, tidak dinafikan bahawa dalam beramal hendaklah ia berlandaskan kepada ilmu, ya, al-ilmu qabla al-amal. Maka dalam apa juga amalan kita, hendaklah kita memastikan bahawa amalan kita itu berlandaskan kepada ilmu. Dan bila kita kata ilmu, tidak lain dan tidak bukan ialah firman Allah dan sabda Rasulullah. Kerana dalam kita beragama, itulah asas kita beramal, ya, firman Allah dan sabda Rasulullah. Apa juga, ya, kesimpulan daripadanya, akhirnya dia hendaklah dikembalikan kepada kedua sumber agama ini, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi hendaklah kita pastikan bahawa amalan kita itu berteraskan kepada ilmu, ya. Kemudian, ya, kita cuba menghayati dan memahami ilmu yang telah dipelajari itu, lalu kita memanifestasikan, ya, menzahirkan ilmu kita itu dengan kita mempraktikkannya dan beramal sejajar dengan ilmu yang kita telah pelajari itu. Maka dengan itu, ya, amalan yang kita lakukan itu akan tentunya, apabila dia berlandaskan kepada ilmu yang sahih, ya, maka tentu dia mempunyai perbezaan dengan seorang yang beramal secara taklid, ya.
Dia antara dua. Sama ada dia beramal dengan ilmu atau dia beramal secara taklid. Taklid maknanya ikut secara membuta tuli. Secara ikutan saja. Dia melihat orang lain buat atau ada orang suruh dibuat begini-begini dan dia melakukannya tanpa dia mengetahui sandaran dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bezalah antara orang yang beramal berdasarkan ilmu dengan orang yang beramal berlandaskan taklid dari sudut kefahaman, daripada sudut penghayatan, dan kesudahannya dari sudut istiqamah. Ini nak kata bahawa akhirnya dia berkait rapat antara kita beramal dengan istiqamah, secara istiqamah yakni secara konsisten, secara berterusan, bukan secara bermusim, mengikut cita rasa dan sebagainya. Di samping ilmu, antara apa yang disebutkan oleh para ulama ialah dengan kita mengikhlaskan niat kita, kerana itu tiada jalan untuk kita beristiqamah kecuali dengan kita ikhlaskan amal kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beramal kerana tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita kata tujuan dunia, pastinya pertamanya kita kata akan hilang berkatnya, kemudian akan hilang dorongan untuk seorang itu beramal kalau sekiranya dia beramal untuk tujuan-tujuan dunia, seperti riya, seperti bermacam-macam niat, selain daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sedaya upaya beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang akan dikurniakan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahawa dari mana datangnya istiqamah, dari mana datangnya semangat serta keprihatinan untuk konsisten dalam beramal, tidak lain dan tidak bukan dari diri kita, sebaliknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan sebagai taufiq atau hidayah, iaitu hidayah dalil dan hidayah kejayaan. Istiqamah ini boleh kita rangkumkan dalam erti hidayah, maksud hidayah kejayaan, untuk seorang itu dapat beramal sesudah dia menemui hidayah dalil. Dalil hidayah itu ada dua. Satu hidayah dalil, iaitu firman Allah dan sabda Rasulullah atau ilmu, dan satu lagi ialah hidayah kejayaan. Jadi boleh kita simpulkan bahawa istiqamah itu dia terangkum di bawah hidayah kejayaan. Dan hidayah kejayaan ini tidak akan datang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di samping kita kata ilmu, di samping kita ikhlas, kita tambahkan satu lagi, kita akan dapat antara apa yang membantu kita istiqamah ialah dengan kita menjaga persekitaran kita, dengan kita berdamping dengan mereka yang seperti itu juga, mereka yang berusaha untuk istiqamah, mereka yang berusaha untuk beramal salih dalam kehidupan seharian mereka. Kita bergaul, berdamping dengan penuntut-penuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, maka ini antara apa yang akan membantu kita untuk istiqamah di dalam beramal. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudara Salahuddin. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin dari Pahang ingin bertanya, jika kita salat dan memilih surah untuk dibaca tetapi kita tak pilih surah lazim, kita pilih ayat dari surah, bolehkah pilih ayat secara random, secara rawak lah? Kerana Al-Quran turun ayat demi ayat. Contohnya ayat 10 hingga 15 turun dan ada kaitan ayat 16 hingga 20 dari surah yang sama tapi kisah berbeza. Bolehkah kita ambil ayat 14 hingga 17 untuk dibaca? Lebih mudah difahami. Pemilihan ayat menyebabkan maksud tidak sampai. Adakah dibenarkan? Baik, saya kira saudara Salahuddin dia
dia lebih kepada melihat dari segi isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah surah itu, ya. Tidak dinafikan bahawa ayat Al-Quran turun secara berperingkat, di mana ada ayat-ayat tertentu dalam surah-surah tertentu yang berkaitan, manakala baki ayat-ayat lain menyentuh tentang perkara yang berbeza, yang berlainan, ya. Itu insya-Allah kita sedia maklum bahawa ayat Al-Quran satu surah itu dia tidak turun secara sekaligus. Misal kata surah Al-Baqarah, dia tidak turun sekaligus ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya secara berperingkat. Tetapi dia bertanya, boleh atau tidak kita membaca secara rawak daripada mana-mana ayat tanpa mengambil kira isi kandungan ayat Al-Quran itu, sama ada dia berkait antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya atau bagaimana. Jawapannya, tidak ada masalah. Perkara ini tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama bahawasanya dalam solat kita boleh membaca mana-mana ayat sesudah surah Al-Fatihah, kerana itu merupakan rukun dalam solat. Sesudah itu kita boleh membaca mana-mana ayat daripada Al-Quran, daripada mana-mana surah, daripada mana-mana bahagian, sikit atau banyak terserah kepada kita, bahkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, andai kata kita memilih satu ayat, ayat penuh, yani kita tidak hanya membaca sekadar sekerat satu ayat itu, tak, kita baca satu ayat secara penuh, maka itu sudah memadai, itu paling minimum lah, tetapi kalau nak dibaca lebih daripada itu, kita nak baca 2 ayat, 3 ayat dan sebagainya dan seterusnya, tidak ada masalah. Dan soal sama ada ayat yang pertama berkait dengan ayat yang kedua dan seterusnya, atau kumpulan ayat yang pertama berkait atau tidak dengan kumpulan ayat yang seterusnya, itu itu bukan syarat. Itu bukan syarat dalam pemilihan ayat yang hendak kita baca dalam solat kita, Baik. Kemudian ada pertanyaan daripada saudari Eliza Ummud Darda. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Mohon pendapat Ustaz tentang masalah di bawah. Kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya dikatakan berlipat kali ganda. Bagaimana pula sekiranya dilakukan keburukan atau maksiat di bulan Ramadan? Tidak dinafikan bahawa bulan Ramadan merupakan bulan yang berkat, di bulan yang dilimpahi keberkatan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan bulan yang istimewa, berbeza dengan bulan-bulan yang lain, dan masakan tidak kerana siangnya, pada siang di bulan Ramadan disyariatkan puasa, manakala pada sebelah malamnya disyariatkan solat tarawih, solat qiyamul lail. Maka bulan Ramadan itu dia adalah bulan yang istimewa. Di samping jangan kita lupa dengan adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tidak dinafikan bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkat, dan pahala beramal di bulan Ramadan dilipat kali gandakan, kerana kelebihan bulan Ramadan itu, kerana sebagai contohnya, orang yang beramal, orang yang berpuasa, memang dianjurkan untuk dia memperbanyakkan amal salih. Mengapa tidak? Kerana dilipat kali gandakan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa, apatah lagi berpuasa di bulan Ramadan. Cuma pertanyaannya tadi, bagaimana sekiranya dilakukan keburukan?
Ya, ini antara antara penjelasan para ulama bahawa terdapat kaitan antara dilipat kali gandakan pahala dengan dilipat kali gandakan dosa. Ya, terdapat kaitan. Ya, hal ini merujuk kepada sebagai contoh yang lain, ya, keadaan di tanah suci, ya, tanah suci Mekah dan Madinah. Tidak dinafikan bahawa beramal ibadah di tanah suci dia ada kelebihan dia, ya. Sebagai contohnya solat, ya, solat di tanah suci Mekah dilipat kali gandakan 100,000 kali ganda, ya. Bagaimana dengan melakukan dosa di tanah suci? Adakah turut dilipat kali gandakan? Jawapannya ya. Baik, cuma adakah, ya, perbuatan buruk di bulan Ramadan, ya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa di bulan Ramadan secara khasnya dilipat kali gandakan? Di sini kita kata wallahu alam, ya, setakat ingatan saya tidak ada nas yang khusus tentangnya, ya. Tetapi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinannya berdasarkan apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, tentang kesucian bulan Ramadan, ya, keberkatan di bulan Ramadan. Maka perbuatan maksiat, perbuatan dosa di bulan Ramadan itu menodai, ya, kesucian dan kehormatan bulan Ramadan itu, ya. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudari Katrina Aisyah. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ibadah yang boleh dilakukan ketika wanita haid di bulan Ramadan, terutamanya amalan yang berkait dengan pembacaan Al-Quran? Ya, ini merupakan di antara permasalahan yang dibahaskan oleh para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang bagi wanita yang haid membaca Al-Quran, ya. Tetapi insya-Allah, ya, sebetulnya, ya, pendapat yang kuat dalam hal ini ialah bahawa wanita yang haid dibolehkan atasnya membaca Al-Quran, ya. Kenapa? Kerana pertamanya tidak ada nas yang melarang atas wanita yang haid membaca Al-Quran, ya. Itu yang pertama. Adapun menyentuh Al-Quran, ini pun diperdebatkan, tetapi sekali lagi tidak ada nas, ya, yang melarang wanita haid bukan sahaja membaca Al-Quran, bahkan memegang Al-Quran. Tidak ada nas, ya, yang melarang wanita haid daripada memegang Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau dia nak memegang Al-Quran itu untuk membacanya. Itu satu, tidak ada nas larangan, ya. Maka dikembali kepada hukum asal, harus, ya. Baik, kemudian di samping itu adanya nas yang memberi isyarat mengharuskan wanita haid untuk membaca Al-Quran, seperti mana dalam hadis menceritakan peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan haji wada', ya, pada tahun 8 Hijrah. Apabila sampai di Mekah, Aisyah menangis melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Anafisti? Adakah engkau haid?" Ya. Yani Rasulullah dapat menjangka kenapa Aisyah nangis, dan Aisyah mengangguk ya. Ya, dia nangis kerana mengenangkan dirinya haid, ya. Maka apa jawab Rasulullah? Apa saranan tunjuk ajar Rasulullah kepada Aisyah yang waktu itu mereka dalam keadaan ihram, ia datang ke Mekah untuk mengerjakan haji wada', ya. Kata Nabi SAW kepada isterinya Aisyah, "Yasna'i ma yasna'il haj ghaira an la tatufi." Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, hanya sahaja jangan engkau tawaf. Kita lihat Nabi menyarankan kepada Aisyah supaya melakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain. Cuma Nabi larang Aisyah daripada mengerjakan tawaf. Dan kita maklum bahawa antara antara syarat sah tawaf ialah perlu dalam keadaan suci, ya, perlu dalam keadaan wudu, seperti mana orang solat.
Ya. Jadi wanita yang haid dia tidak berada dalam keadaan suci, maka haidnya menghalangnya daripada mengerjakan tawaf. Tetapi itulah kita dapati bahawa Nabi hanya mengecualikan tawaf daripada amal-amal ibadah yang dapat dilakukan oleh Aisyah yang waktu itu dalam keadaan haid. Dalam masa yang sama kita maklum bahawa jemaah haji sewaktu dalam keadaan mengerjakan haji, apa yang dituntut atas mereka kalau bukan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, ya. Jadi Nabi mengatakan lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji, hanya sahaja jangan tawaf. Nabi hanya mengecualikan tawaf. Maka ini menunjukkan bahawa ya, untuk wanita haid membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa itu ia kekal pada hukum asalnya harus, ya. Jadi kita simpulkan di sini bahawa wanita yang haid diharuskan, dibolehkan atasnya untuk berdoa, berzikir, ya, seperti mana membaca Al-Quran, ya. Dan kalau terpaksa pegang Al-Quran, kita kata tidak ada masalah, insya-Allah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, jam pun sudah menunjukkan jam pukul 7 petang, ya. Ada beberapa pertanyaan yang lain, cuma saya mohon supaya ditangguhkan ke hari esok, ya. InsyaAllah pada waktu yang sama kita akan adakan program ini, ya, sepanjang hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis, insyaAllah. Jadi sampai di situ saja untuk kita pada petang ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.